Okey, baik. Selamat pagi. Okey, kita sambung balik pembelajaran kita. Okey, matematik tingkatan 1. Okey, tingkatan 1. Tajuk bab 1, nombor nisbah. Okey, hari ini kita akan masuk 1.3, pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ialah macam mana kita nak mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif ini pada garis nombor. Okey, sebelum ni kita buat integer. Okey, kita wakilkan nombor-nombor integer pada garis nombor. Okey, contohnya sebelum ini kita buat contoh letakkan integer pada garis nombor 1, 2, 3. Contoh negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini yang kita belajar sebelum ni. Okey, hari ini kita nak belajar satu lagi benda baru, iaitu pecahan. Macam mana kita nak letak pecahan pada garis nombor. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kena tahu apa maksud pecahan itu. Okey, katakan ni saya ada satu garis nombor. Sini saya letak kosong. Kosong ni neutral lah, tengah-tengah. Okey, di sini 1. Okey, maksudnya satu bahagian lah. Okey, sebelah sini negatif. Okey, katakan saya letak sini negatif 1. Baik, kita tumpukan pada yang positif dulu. Okey, baik, katakan 1 ini ialah, saya anggap dia sebagai sebiji kek. Okey, katakan dia sebiji kek. Okey, baik. Katakan kek ni saya nak potong kepada dua bahagian yang sama saiz, sama banyak. Jadi saya kena potong di tengah-tengah lah. Okey, potong di tengah-tengah. Saya ambil satu bahagian daripada dua bahagian ini, saya ambil yang ini, kawasan yang berlurit ini. Okey, so apa yang saya dapat ini adalah satu daripada dua bahagian. Okey, maksudnya satu bahagian ini telah dibahagikan kepada dua bahagian yang sama banyak. Okey, ini 1/2 di sini. 1/2. Ini kalau saya potong jadi dua bahagian yang sama banyak. Okey, so 1/2 dia terletak di antara 0 dan 1. Okey, pecahan. Okey, baik, kita tukar sikit pecahan ni. Baik, masih lagi ini saya anggap sebagai sebiji kek. Okey, katakan ada 3 orang. Okey, kek ini nak dibahagikan sama banyak kepada 3 bahagian yang sama saiz. Baik, saya nak potong kek ini 3 bahagian yang sama saiz. Okey, jadi maksudnya ini satu kek, yang ni satu kek dipotong 3 bahagian. 1, 1. So 3 bahagian yang sama banyak. Yang ini orang yang pertama ni, okey, dia ambil satu bahagian, 1 daripada 3. So 1/3 di sini. Faham? Yang ini. Ini mewakili yang ini. 1/3. Yang ini 2/3. 2/3 ni bentuk dia macam ni. Potongan yang sama, cuma dia dapat lebih. Tu 2/3. Okey, di sini sepatutnya kalau 1/3, 2/3, 3/3. Kenapa tulis 1? Sebab 3/3 sama dengan 3 bahagi 3, iaitu 1. Maksudnya dia dapat semua kek lah. Okey, kalau 3/3, kalau kita mewakilkan dalam bentuk gambar, yang inilah 1, 2, 3, semua sekali. 3/3 tu maksudnya 1.
Okey, 4/4 maksudnya 1. 5/5 maksudnya 1. Okey, ini macam mana kita nak wakilkan pecahan positif. Okey, kita ambil lagi contoh lain. Ini kalau bahagi 3 kan. Bahagi 3 sama saiz. Anggap ini lagi satu masih kek yang sama. Cuma sekarang ni saya nak pecahkan dia kepada 4 bahagian. Okey. So saya nak pecah kepada 4 bahagian, saya potong di tengah-tengah ni, kemudian saya melintang di sini. So saya akan dapat 1 2 3 4. Okey, pada garis nombor kalau nak pecah 4, kita letak di tengah dulu. Yang ini 2 bahagian. Kita nak 4. So di sini kita potong lagi separuh, di sini pun kita potong lagi separuh. So kita akan dapat 1 2 3 4. Okey, ini kalau ambil yang satu ni saja maksudnya 1/4. Ini 1/4. Ke sebelah kanan ni 2/4. Maksudnya dia dapat lagi lebih 2/4. Sini 3/4. Kiri lagi banyak kan? 3/4 ni. Okey. Yang ini 4/4. Maksud 4/4 ialah 1. 4/4. 4 bahagi 4. 1. Ni kita nak wakilkan pecahan positif. Okey, last. Okey, sebab saya tak mau ulang-ulang lagi ni. Okey, kita potong lagi kecil, bagi kecil lagi. Okey, katakan ini satu kek. Katakan saya nak potong 8. Okey, macam mana saya nak potong 8? Okey, kalau saya potong di tengah, 2 bahagian. Kalau saya melintangkan dia, 4 bahagian sama banyak. Okey, so nak jadi 8, potong di sini 1, potong sini 1. So saya akan dapat 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bahagian. Pada garis nombor ini baru 2 bahagian. Yang sebentar tadi kita buat 4 bahagian. So setiap ini potong lagi 2. 2 2 2 2. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Semua ada 8 bahagian. Okey. So kalau saya ambil yang ini 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Satu ini 8/8. Okey. Baik. 1/8, okey dia 1/8 lah. 2/8 ini selalunya kita akan tulis dalam bentuk termudah. Sebab apa bentuk termudah? Sebab 2 dengan 8 ini dia boleh bahagi dengan nombor yang sama, iaitu 2. 2 bahagi 2, 1. 8 bahagi 2, 4. So 2/8 ini nilai yang sebenarnya adalah 1/4. Okey. Kalau dalam matematik pecahan selalunya dalam bentuk termudah, bentuk paling ringkas. Okey. 3/8 tak boleh ringkas lagi. Okey, sebab dia tak boleh bagi nombor yang sama. 4/8 boleh. 4/8 dia boleh bahagi 4, 8 pun boleh bahagi dengan 4. So dapat 1/2. Sini 1/2. Okey. 5/8 tak boleh bahagi. 6/8 boleh. 6/8 boleh bahagi 2. Bila bahagi 2, 3 bahagi 2, 4. Sini 3/4. Okey. 7/8 tak boleh. Ini 8/8 boleh. Jadi 1. 8 bahagi 8, 1. Okey. So itu berkenaan dengan pecahan positif. Okey. Macam mana dengan pecahan negatif? Okey, pecahan negatif. Okey, saya padam baliklah.
Saya buat yang simple balik. Okey, katakan ni kosong, ni 1. Okey, kita ambil pecahan yang mudah tadi, iaitu 1 biji kek dipotong kepada 2. So sini tadi 1/2. Di sebelah sini, kalau saya nak potong 2 juga, okey, potong 2. Okey, cuma di sebelah kiri kosong dia ada tanda negatif. So negatif 1/2. Dia kena ikut macam tu. Okey, kalau sini 1/2, sini negatif 1/2. Kalau sini 1, sini negatif 1. Kalau sini 2, sini negatif 2. Dan seterusnya. Okey. Baik. Dan kena ingat, nombor di sebelah kanan mesti lebih besar dari sebelah kiri. Maksudnya 1 ini dia lebih besar dari 1/2. 1 lebih besar dari 1/2. 1/2 lebih besar dari 0. 0 lebih besar dari negatif 1/2. Negatif 1/2 lebih besar dari negatif 1. Siapa yang berada di sebelah kanan, nilai dia lebih besar. Okey. Baik, itu kalau 1/2. Okey. Apa pula akan jadi kalau kita pecahkan dia jadi 4 bahagian? Okay. Potong lagi. Potong. Okey. Sini tengah-tengah lah. Okey. Macam tadi kita dapat 4 bahagian. Siap-siap letak bawah 4. Okey. Ini pun sama. Siap-siap letak bawah 4. Ini 4. Okey. So sini 1/4. 2/4. 3/4. 1 ini ialah 4/4. So macam mana nak wakilkan pecahan negatif? Kita ikut saja ni. Ikut saja. Cuma kita perlu tambah simbol negatif. Negatif 1/4. Negatif 2/4. Negatif 3/4. Okey. Negatif 2/4 ini selalunya kita akan tulis dalam bentuk termudah. Negatif 1/2. Sebab 2 boleh bahagi 2 dapat 1. 4 bahagi 2 dapat 2. Okey. Ini pun sama. Dalam bentuk termudah 1/2. Okey. Baik. Kalau nak pilih macam ini pun tak ada masalah. Tak salah. Okey. Cuma dia tak cantik je lah. Okey. Sebab dalam matematik selalu kita letak dalam bentuk termudah. Okey. Ini semua nak bagi faham saja. Okey. Baik, itu cara kita mewakilkan nombor pecahan positif dan negatif pada garis nombor. Okey, yang saya buat ini hanya 1 bahagian. Okey, kalau ada lagi di sini, contohnya panjang lagi garis nombor, katakan sini 2. Okey, kalau masih pembahagian yang sama banyak, iaitu 1, 2, 3, 4. Okey. Apa nilai di sini? Nilai di sini ialah, kita kena mula dengan 1 dulu. Okey. Kalau tadi 1/4. Okey. So di sini akan jadi nilai dia 1/4. Sebab dia dah lepas pada nombor 1. Okey. Kalau di sini 1/2/4, atau kita boleh tulis 1/2. Okey, ini. Kalau yang ini 1/3/4. Kalau yang ini 1/4/4. Maksudnya apa? Maksudnya 8/4 lah. Okey. 1/4/4. 4/4 ni kan 1. 1 tambah 1, 2 lah. Okey. Sebab tu kita tak pilih macam ni. Kita akan tulis dalam bentuk nombor bulat. Okey. Sama juga kalau lepas pada sini. Katakan sini 3. So sini kita bagi lagi 4 bahagian. So lepas 2 ni, 2 1/4. 2 2/4. 2 3/4. 2 4/4. 2 4/4 tu ialah 3.
2 tambah 1, 3. Okey. Sama juga macam ni. Okey. Kalau ke sini, negatif 1, 1/4. Negatif 1, 2/4. Dan seterusnya. Okey. Baik. So, saya harap kamu faham ini. Baik, kita tengok soalan dia, contoh soalan. Okey. So, dalam buku teks, okey, muka surat 15, contoh 9. Okey. Wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Okey. Katakan dia bagi nombor pecahan ni ada 4 nombor pecahan. 3 pecahan positif, 1 pecahan negatif. Apa pecahan-pecahan dia? 1/2, 1/4, negatif 3/4, negatif 1/2. Okey. Dia bagi pecahan, kita wakilkan pada garis nombor. Okey. Garis nombor, okey, saya tak ada pembaris besar. Okey, kamu boleh guna pembaris. Buat satu line. Okey, straight line, garis lurus. Okey. Okey, sini ada 2 pecahan positif, 2 pecahan negatif. Baik. Katakan kosong di sini. Okey, mula-mula sekali kita tengok penyebut. Penyebut ni apa? Penyebut ni nombor yang di bawah sini. Okey. Di bawah sini, okey, ada 2, ada 4, ada 4, ada 2. So, nombor yang paling besar ialah 4. Maksudnya, dia nak kita bahagi 4 bahagian. Satu kek tu kita bahagi 4. Okey, macam kita buat tadi. Bahagi 4 bahagian. Ni 1. Okey. So, dari 0 sampai 1 ni kita kena bahagi 4 bahagian. Ini 2 bahagian. Okey. So, 4 bahagian macam ni. Okey. Okey, 0, 1. 0 dengan 1 ni kena buat garis panjang sikit lah. Bagi bezakan dia. Okey. Di sini pun sama juga. Negatif 1. Untuk pecahan dia 4 bahagian tu, kita buat titik kecil. Garis kecil saja. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang kita nak letak di mana tempat pecahan itu. Okey, pecahan negatif dengan positif tu. Okey, mula-mula sekali 1/2. Okey, ini 0, ini 1. Kita pecah 4 kan? Okey, sini 1/4. Ini 1/4. Sini 2/4. Sini 3/4. Okey. Senaraikan dulu nilai-nilai dia. Okey. Di sini negatif 1/4. Ikut dia balik. Cuma kita letak simbol negatif. Sini negatif 2/4. Sini negatif 3/4. Okey, tengok yang ini dulu. Mana 1/2? Okey. Tak ada kan? Sebab ini semua kita pecah kepada 4 bahagian. So, kita darab dengan 2. Darab dengan 2, kita akan dapat 2/4. Jadi, kedudukan 2/4 di sini. Okey. 2/4. So, di manakah letak 1/2? So, di tempat 2/4 ini. Okey. So, letaklah 1/2 di sini. Okey. 1/4, sini 1/4. Okey. Letak jawapan di sini. 1/4. Ini sudah, ini sudah. Negatif 3/4 ada di sini. Negatif 3/4. Ini sudah. Negatif 1/2. Yang lawan ini tadilah. Okey. Ini negatif 1/4. Ini negatif 1/2. Sebab ini bila kita masukkan, dia akan jadi macam ini kan. Okey, so ini darab 2. Darab 2 dia akan jadi negatif 2/4. Tempat sini. Okey, so padam yang ini. Negatif, tulis negatif 1/2.
Itu cara dia. Okey. Harap kamu faham Okey. Latih diri 1.3a. Okey, saya tinggalkan sebagai kerja rumah. Okey. Baik, kita pergi yang seterusnya. Bagaimanakah anda membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib? Okey. Bila kita dah tahu nak letak dekat mana, okey, kali ni kita susun dia dari kecil sampai besar ataupun tertib menurun dari besar hingga ke kecil. Baik, kita tengok dulu contoh. Okey, ni saya boleh padam. Okey. Membanding dan menyusun. Membanding dan menyusun. Okey, pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Tertib ini maksudnya ikut soalan. Kalau dia kata tertib menaik, kita susun dari kecil sampai besar. Kalau dia kata tertib menurun, kita susun nilai yang besar pergi ke kecil. Okey. Baik, kita tengok contoh 10. Ni. Okey. Contoh 10. Okey. Banding dan susun pecahan berikut mengikut tertib menaik. Okey. Dia bagi kita pecahan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 pecahan. Okey, ni contoh 10 saya ambil. Okey. Okey, pecahan yang pertama 1/8. Pecahan yang kedua negatif 3/4. Pecahan yang ketiga negatif 1/4. Kemudian 1/2. Negatif 1 5/8. Dan akhir sekali negatif 3/8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dia nak suruh kita susun tertib menaik. Maksudnya daripada kecil hingga ke besar. Okey. Bila kita tengok sini, ini positif, negatif, ini pecahan negatif, ini pecahan positif, ini pecahan negatif, ini pecahan negatif. So banyak pecahan negatif. Okey, hanya ada 2 saja pecahan positif. Baik. So, kita tengok pecahan-pecahan ini, okey. Di bawah penyebut dia, kita pastikan dia sama. Baru kita senang nak letak pada garis nombor. Okey. Kalau tak sama, kita susah nak agak dia dekat mana. Okey. Baik. Di bawah sini per 8. Sini per 4, per 4, per 2, per 8, per 8. Okay, kita tukar dulu semua pecahan ini, jadikan dia sama. Yang 8 tak perlu ubah. Okey, sebab dia sudah besar. Okey. 4 perlu diubah menjadi 8. Macam mana nak ubah dia? Darab dengan 2. Okey. So yang tak perlu ubah, ini tak perlu ubah. Ini masih sama, 1/8. Yang ini kita ubah supaya penyebut dia jadi sama. Jadi per 8 juga. Maksud sebab kita nak pecahkan dia satu bahagian tu, nak pecahkan dia kepada 8. Okey. Baik, bila kita darab 2, bawah ini akan okey, negatif jangan lupa. 4 darab 2 8. Atas pun kena darab dengan 2 juga. 3 darab 2 6. Dia nilai dia sama aja. Cuma kita boleh nampak siapa yang ada di sebelah kiri, siapa yang ada di sebelah kanan. Okey, ini selesai. Yang ini belum selesai lagi.
Baik. Ini negatif 1, 1/4. 4 ini kena darab dengan 2. So, sini pun darab 2 lah. Okey. So, cik akan dapat negatif 1, 2/8. Okey. So, ini per 8, ini per 8, ini per 8. Okey, selesai. Yang ini belum lagi jadi per 8. Macam mana nak jadi 8? Kena darab, bukan darab 2, darab 4. Ini pun darab 4. Okey. So, 1 darab 4, 4, 2 darab 4, 8. Okey, sama. Yang ini tak perlu ubah sebab dia sudah dalam per 8. Negatif 1, 5/8. Ini pun tak perlu ubah sebab dia sudah dalam per 8. So, salin balik saja. Okey, bila semua sudah ada per 8, kita senanglah nak letak dalam garis nombor. Okey, garis nombor kena buat garis. Okey. Di tengah ni kosong. Okey. Okey, saya buat satu ni jauh sikit lah sebab saya nak pecah kepada 8 bahagian. Sini pun saya kena jauh sikit. Negatif 1 sini. Okey, lebih kurang lah kan. Okey. So, dari 0 ke 1 kena bahagi 8 kotak kecil. Okey. Kalau di tengah sini baru 2. Kalau saya potong lagi 2 bahagian ni baru 4. 1, 2, 3, 4. So, potong lagi. 1, 1, 1, 1. So, dapat 8 bahagian yang sama banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini pun sama. Okey. Kita pecahkan. Saya ingat kena ubah sikit. Okey, kamu pakai pembaris bolehlah. Okey, katakanlah di sini 1. Okey, kalau potong di tengah sini baru 2 bahagian. Potong sini baru 4 bahagian. Setiap ini potong, okey, dapat 8. Okey, baik. Di mana 1/8? 1/8 di sebelah kosong sini. 1/8. Okey, sini 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Okey, ni sudah. Mana positif lagi? Okey, yang ini 4/8. Ni 1/8. Titik yang kedua ni 2/8, 3/8, 4/8 sini. Okey, tapi kita ambil nilai yang dibagi dalam soalan iaitu 1/2 di sini. 1/2. Sebab dia duduk di tengah-tengah 1 ni. Okey, baik. Positif habis. Sekarang kita tengok negatif. Okey, di mana tempat negatif? 6/8. Ni kosong, ini 1/8 positif. So, kalau di sini negatif 1/8, negatif 2/8, negatif 3/8, negatif 4/8, negatif 5/8, negatif 6/8. Okey, so negatif 6/8 di sini kita ambil nilai yang diberi dalam soalan, negatif 3/4. So, tempat dia di sini, negatif 3/4. Habis. Okey. Okey. Ini nombor bercampur nanti dulu. Okey. Kita ambil yang ini dulu. Negatif 3/8. Di mana negatif 3/8? Ni negatif 1/8. Ni negatif 2/8. Di sini negatif 3/8. Okey. Macam mana pula ada nombor bercampur ni? Okey. Negatif 1, 2/8. Ini negatif 1. Sepatutnya kena ada lagi lah garis di panjang sini. Okey, katakan ni 1. Ni negatif 1 ah. Okey. So di sini ada 1 ni panjang ni ah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey, saya tak cukup di belakang ni. So, sini negatif 1. Di sini
negatif 1/8. Tapi yang ni negatif 1/2/8. So di sebelah sinilah negatif 1/2/8. Kita ambil nilai asal dia negatif 1/4. Negatif 1/4. Yang ini negatif 1/5/8. Okey, di sini negatif 1/1/8, di sini negatif 1/2/8, negatif 1/3/8, negatif 1/4/8, dan negatif 1/5/8. Jadi di sebelah kiri sekali. Maksud dia adalah nilai yang paling kecil. Okey. Negatif 1/5/8 ni nilai paling kecil. Nilai yang paling besar ialah 1/2 sebab dia duduk di sebelah kanan. Okey. Bila kita dah dapat macam ini, barulah kita boleh tulis jawapan dalam tertib menaik. So, dalam tertib menaik, kita akan ambil dari yang paling kecil, iaitu yang inilah. Okey. Negatif 1/5/8. Okey, diikuti oleh negatif 1/4, kemudian negatif 3/4. Okey, saya sambung di bawah. Negatif 3/8, 1/8, dan akhir sekali paling besar 1/2. So ini jawapannya. Okey, boleh faham? Okey, sekian, terima kasih.